Kenapa susah sangat nak faham? Sejak hari pertama kerajaan perpaduan ditubuhkan dan kini telah mencecah usianya setahun, kelihatannya naratif tebuk atap dan menjatuhkan kerajaan sedia ada tidak pernah lekang daripada bibir pimpinan pembangkang. Justru, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pembangkang supaya berhenti berhasrat untuk merampas kuasa atau tebuk atap kerajaan hari ini. Kenyataan secara sinis namun tegas itu dibuat susulan daripada pengisytiharan sokongan kepada Anwar dan kerajaan perpaduan yang dibuat oleh Datuk Syed Abdul Hussein Hafiz, Syed Abdul Fasal, PN Bukit Gantang semalam. Dan ikhlas. Saya faham kata baru marah betul sebab Bukit Gantang. Dia bersyarah. Ini maknanya Tan Sri Yang Dipertua bagi laluan yang baik. Ini menunjukkan Madani ini kita bagi laluan. Selalu soalan tu pengen pengkat. Dah marah macam mana? Tiap-tiap bulan kata nak ambil alih kerajaan. Tiap-tiap bulan ada ahli yang keluar. Ya, jadi maknanya berhenti pertamanya igawan untuk nak rampas tebuk atap ni hentikan dulu. Katanya pada sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQT di Dewan Rakyat semalam. Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan PAS Kota Baru yang menggesa peruntukan diberikan secara sama rata untuk ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Menjawab soalan peruntukan, Anwar sekali lagi menegaskan beliau tidak pernah menghalang mana-mana peruntukan diberikan kepada pembangkang, cumanya perlu menghormati syarat yang ditetapkan. Beliau juga menegaskan bahawa pihaknya tidak meletakkan sebarang syarat yang menyatakan peruntukan hanya diberikan sekiranya ahli parlimen menyatakan sokongan kepada kerajaan. Soal dibangkitkan syarat ketat, saya tidak dimaklumkan. Yang saya tahu, TPM beritahu belum ada rundingan rasmi. Ada seorang dua yang jumpa, belum ada perundingan yang rasmi lagi dengan beliau. Jadi saya tegaskan semua soal peruntukan jangan dipanjangkan. Rundingan dengan baik dan selesaikan. Tiada syarat ketat. Saya tengok kempen-kempen maki hamun saya ini Perdana Menteri tak guna. Dia minta sokong dia, baru dia bagi peruntukan. Saya tak pernah sebut begitu, katanya lagi. Anwar berkata beliau hanya mahu peraturan dihormati iaitu ahli parlimen pembangkang perlu melakukan rundingan bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof terlebih dahulu berhubung peruntukan pembangunan kawasan seperti kelaziman yang diamalkan dalam sistem demokrasi. Runding dahulu. Saya tidak pernah meletakkan syarat atau prasyarat untuk menyokong Perdana Menteri. Tak perlu ada syarat menyokong Perdana Menteri. Ada beberapa peraturan iaitu runding soal peruntukan dengan kerajaan yang dilakukan dalam mesyuarat yang lalu ketika era Pakatan Harapan menjadi pembangkang. Saya kadang-kadang aneh, wakil kerajaan terdahulu yang berundingan dulu kini di sebelah sana pembangkang. Dia tahu prosesnya berapa kali berunding, tapi sekarang macam tak tahu langsung, kata PMX bingung. Anwar menyifatkan tidak munasabah jika pembangkang enggan mengadakan rundingan sedangkan mereka sendiri mahukan adanya semangat kerajaan pembangkang yang demokrasi. Justru daripada apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri di Dewan Rakyat dan disaksikan oleh jutaan rakyat, apa yang susah sangat untuk pembangkang faham? Hakikatnya, mereka bukan tidak faham tetapi bodoh sombong yang berniat jahat untuk menimbulkan naratif kononnya kerajaan di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim ini menzalimi rakyat di kawasan parlimen pembangkang. Itu saja modal yang tinggal setakat ini untuk mereka jaja cerita ke mana saja demi memperlihatkan kononnya kerajaan perpaduan ini tidak baik. Rakyat bertanya, tidak bolehkah pembangkang membuang ego dan berunding dengan TPM untuk peruntukan kawasan mereka sebagaimana yang dibuat kerajaan sebelum ini? Ia adalah peraturan dan ia perlu dipatuhi. Kerajaan perpaduan bukan kerajaan tebuk atap yang hanya tahu mencarah dan menyakau duit rakyat ikut suka hati sehingga hutang negara mencecah 1.5 trilion ringgit. Rakyat tetap juga miskin. Dan rakyat juga ingin bertanya, tidak bolehkah pembangkang menunggu 4 tahun lagi untuk bertanding secara demokrasi? Bolehkah mereka menghentikan propaganda tepuk atap yang bakal menjahanamkan kestabilan politik dan ekonomi negara? Berdosa besar ke jika membiarkan kerajaan perpaduan madani yang dipilih rakyat meneruskan kerja mereka dalam memulihkan ekonomi dan memajukan negara? Perlu diingat, yang paling banyak melalak tentang kos sara hidup dan ekonomi serta nilai mata wang negara adalah para walaun dan pencacai bersatu.
Jika perangai bodoh, sombong dan perangai Pak Kadut ini terus dibawa pembangkang, timbul persoalan, benarkah pembangkang selama ini ingin membela negara dan rakyat atau hanya sekadar retorik? Hakikatnya, cuba menyembunyikan kerja menyakau pada masa lalu atau nak terus menyakau jika kembali berkuasa. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.